InsyaAllah malam ni kita sambung bincang kita dalam surah Al-Insan. InsyaAllah kita nak mula dengan baca dahulu ayat ke 23, 24 dan juga ayat ke 25 insyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Oleh itu, naklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, yakni memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka, atau orang yang kufur ingkar. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Baik, kita dah melihat sebelum pada ayat ke-23 penegasan yang Allah sebutkan tentang Al-Quran setelah Allah bercerita tentang manusia, kemudian um, terpecahnya manusia kepada dua golongan. Setelah daripada itu ganjaran yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Dan menutup semua cerita itu, Allah bawakan ayat yang ke-23 yang menegaskan tentang Al-Quran. Menegaskan tentang Al-Quran. Ini poin utama yang Allah nak sampaikan, iaitulah ia bermula dengan Al-Quran, dengan memberi perhatian kepada Al-Quran. Bagaimana nak menjadi al-abrar, bagaimana nak menjadi ibadullah, bagaimana nak menjadi orang yang bersyukur, apakah itu orang yang kufur, apakah ciri-ciri mereka, bagaimanakah kesudahan mereka, itu semua Allah bawakan di dalam Al-Quran. Maka jika satu ini diberi perhatian, maka dia akan memandu kepada perkara-perkara yang awal yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ini. Okay, ini ayat 23 telah sebutkan sebelum ini. Dia adalah ayat yang utama. Kita boleh sebutkan sebagai ayat utama. Dan setelah kita tengok semua ayatnya, kuncinya berada di sini. Allah sampaikan pada ayat yang ke-23. Sebenarnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Allah tidak menurunkannya sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kerana dua sebab. Pertama, Allah sebutkan pada surah yang ke-17 ayat ke-106, pada halaman 293, halaman 293 surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-106. Kita baca boleh? Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Silakan. 106. Dan Ya, Al-Quran seterusnya. Okey. Minta maaf terlebih dahulu. Okey, sorry. dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lembut, dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. So, ini surah yang pertama yang Allah sebutkan litaqrahu 'alan nasi 'ala muktin. Okay. Membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang. Terjemah letakkan 'ala muktin itu sebagai lambat tenang. Dan kalau tidak pada perkataan itu 'ala muktin, ia boleh diringkaskan dengan 'ala muktin pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. So, tujuan diturunkan Al-Quran supaya engkau membacakan ke atas manusia pada waktu yang tepat, atau dalam bahasa Inggeris ni dia lebih mudah difahami, on the right occasion. So, pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Jadi bukan waktu je tepat, situasi itu pun tepat. So, itu Ustaz, makna bahasa Inggeris apa tadi Ustaz kata Ustaz? on the right occasion. Oh, on the right occasion. So, waktu yang tepat, situasi yang tepat, keadaan diri orang tu yang tepat. Maka sebab itu Allah turunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur, dan itu yang kita lihat dan pada diri Nabi SAW. Ada surah Ad-Duha turun tepat pada waktunya, surah Asy-Syarah, dan begitu juga banyak ayat-ayat yang lain diturun sesuai dengan keadaan Nabi tepat pada waktunya, dan juga keadaan orang Islam ketika itu. So, dia adalah ala muktin. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah seperti mana yang Allah sebutkan pada surah yang ke-25, surah Al-Furqan, ayat ke-32, pada halaman 362. Surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-32. Muka surat 362. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا. 32. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali, yakni dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Baik. So, ini sebab kedua Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Tujuannya kadzalika, yang demikian itu, linuthabbita bihi fuadak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menetapkan hatimu. Tasbit, nuthabbit ini menguatkan, mengukuhkan fuadak, hati Nabi SAW. So,
dia related dengan tadi ayat 17:106 tadi, ala muktin, kan tujuannya turun pada waktu yang sesuai. Walaupun kadang-kadang ni kita tengok dia turun, dia bukan mengikut kepada kesesuaian yang Nabi rasa sesuai. Dia tetap ikut pada kesesuaian yang Allah telah tetapkan. Kerana ada ayat yang ada waktu yang Nabi tunggu, kerana Nabi rasa waktu tu sesuai lah ayat tu turun, tapi tak turun-turun ayatnya, kan ada beberapa kali. Pada ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah, kan dalam peristiwa Al-Ifk, fitnah yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha, waktu tu ayat tak turun-turun, dikatakan hampir sampai sebulan ayat tak turun. Sedangkan itu waktu yang sesuai tak untuk turun? Waktu yang sesuai, waktu yang Nabi nak sangat tahu apa sebenarnya yang berlaku, nak menjawab segala tohmahan, fitnah yang berlaku. So itu waktu yang sesuai. Pada siapa? Pada Nabi. Tapi pada Allah belum lagi. So dia tak turun juga. Kan? Juga ada pada sebelum itu ketika di Mekah, lebih awal lagi berlaku yang mana datang seorang daripada Mekah ketika itu pergi ke Yathrib. Waktu tu Nabi belum hijrah lagi lah. Seorang daripada Mekah, dia bincang-bincang sama dia orang, dia fikir macam mana nak cari sesuatu yang boleh mengalahkan Muhammad ni. Nak cari kesalahan dia ke, kekurangan dia ke, nak cari apa-apalah kan yang boleh nak kenakan Muhammad ni balik. So dia cari-cari, lepas tu dia kata macam ni lah, cuba try pergi ke Yathrib, berjumpa dengan orang-orang Yahudi kat sana. Corporate dia orang boleh bagi sesuatu. So dia hantarlah wakil seorang pergi ke Yathrib, begitu berjumpa dengan Yahudi yang berada di Yathrib, yang menunggu Rasul yang terakhir itu. So dia tanyalah kan tentang Rasul, orang yang mendakwa tentang Rasul kan dan sebagainya. Maka kumpulan Yahudi itu beritahu, dia kata cuba kau tanya dia tentang 3 perkara, kan, 3 perkara. Kau tanya dia tentang pemuda Al-Kahfi, kan. Yang kedua, kau tanya dia tentang hari kiamat. Yang ketiga, engkau tanya dia tentang ruh, tentang keadaan roh. Ya. 3 soalan. Dan kalau dia jawab 1, lagi 2 dia tak jawab, maka betul dia adalah Rasul. Kalau dia jawab 3-3 atau dia jawab 2 daripada 3, maka bukan. Dia bukanlah Rasul. So kau boleh bagi tahulah yang dia itu adalah penipu. So baliklah dia ke Mekah, berjumpa dengan Muhammad. Wahai Muhammad, kata kau soalan sikit. Dia bertanyalah tentang apa tu? Uh, pemuda Al-Kahfi, dia tanya. Kemudian ditanya lagi tentang ruh dan juga tentang as-sa'ah, kan. Maka Nabi kata kepada lelaki itu, nanti datang esok, dia akan bagi jawapan dia. So, tunggu esok, lelaki itu datang, kata tak ada. Lusa tak ada, tulat tak ada. Berapa kali dalam disebutkan antara 3 hingga 7 hari tak ada jawapan. Wahyu tak turun nak bagi tahu apa benda jawapannya kepada perkara tersebut. Waktu itu pada Nabi sesuai tak turun? Sesuai. Tapi pada Allah belum lagi. Sesuai untuk Nabi dari sisi Allah. Betul. So waktu itu tak turun, dia turun kemudian. Lepas pada itu untuk menjawablah persoalan yang ditanya itu. Poinnya ialah Al-Quran ini turun on the right occasion, dirisab bitabibu adat, pada waktu yang sesuai untuk menjawab persoalan dan sebagainya, dan juga untuk menguatkan hati Nabi SAW. Inilah 2 perkara sebagai jawapan kepada ayat yang ke-23 dalam surah Al-Insan yang kita baca ini, iaitu perkataan Quraisy, kenapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus, kenapa dia diturunkan sikit-sikit. Baik. Dan kedua perkara ini ia
berlaku kepada Nabi SAW, dan ia juga kepada orang yang datang selepas daripada Nabi SAW, iaitu kepada kita semua. Maka Quran ini Allah tak masukkan dia semua sekaligus dalam diri kita. Allah akan masukkan dia sikit-sikit. Kan? Kenapa tujuan dia? Sama. Tujuannya ayat itu akan sampai pada kita. Walaupun kita duk baca ayat Quran ni dah lengkap dah semua. Kan? Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Ada waktu yang oh baru hari ni saya terperasan. Oh, kita dengar daripada orang, oh baru kita perasan. Baru nampak poin dia. So itu adalah apa? Allah akan beritahu kepada kita pada masa yang sesuai untuk kita. Pada masa yang sesuai untuk kita. Kuatkan sikit volume. Baik. Oh, saya punya volume dah maksimum dah. Saya punya volume dah maksimum. Kurang dengar ke? Kurang kuat ke? Yang lain bagaimana? Boleh respon sikit? Ke Saya, okey? saya okey Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. So nanti pun memang saya nak kena apa tu? Cari mikrofon bila di luar ni saya pakai mikrofon yang di sini, so mungkin ada sikit kot perbezaannya pada mikrofon yang biasa guna tu kan, so kena belilah satu lagi nanti untuk kat luar punya. Baik, menghiburkan hati Nabi ada kala masa Nabi bersedih. Betul, betul. So itu masuk turun pada ala muksin, ada waktu yang Nabi sedih, ayat tu turun kan. Ada waktu yang Nabi down, turun. Ada waktu Nabi dihina, diejek. So itu masuk pada alam muksin dan juga pada linusabbita bihi fu'adak, pada dua perkara tersebut, dan itu berlaku pada kita. Kita berapa kali khatam Quran, kadang tak perasan ayat tu. Kan bila sesuatu berlaku, oh baru perasan ayat ni. Barulah terdengar tentang ayat ni. Ia akan terus berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu dengan Quran dia tak boleh putus, sebab Quran akan terus bercakap dengan kita sesuai dengan situasi kita. Dan kalau kita tak baca Quran, kan macam ni Quran tu nak menyampaikan apa yang kita perlukan. Waktu tu kita tengah sedih ke kan. So Quran tak boleh nak bagi motivasi tu bila kalau kita tak baca. Kalau dia kena baca ataupun kena dengar, insya-Allah dia akan sampai kepada kita. Terus secara bertahap mengikut keperluan dan supaya sahabat dapat beramal dengannya. Betul. Betul. Pada orang yang nak melihat kebaikan ataupun kelebihan diturunkan Quran ini secara beransur-ansur, maka dia akan nampak kelebihan ataupun sebab yang sangat banyak. Tapi kalau orang tak nak nampak, maka dia tetap dia takkan nampak. Maka Quraisy dia cuba nak mempersoalkan apa yang lain daripada apa yang dia nampak. Dia nampak Quran ni turun beransur-ansur, dia tanyalah kenapa tak turun sekaligus. Kan lagi-lagi kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, semuanya turun sekaligus. So lagilah dia tengok Quran ni turun sikit, so dia tanyalah kenapa tak turun sekaligus. Kan. So kalau Quran kata macam ni, kenapa tak macam ni? Kan. So dia akan meminta yang berlawanan dengan apa yang ada pada Quran, sebab dah tak nak. Tapi kalau nak tu dia akan nampaklah kebaikan. Kenapa? Seperti pengharaman arak, apabila orang baca salah masa solat kerana mabuk. Betul. Ya, sangat tepat. Sebab itu ini adalah antara kenapa Quran ini diturunkan secara beransur-ansur tu. Itu pada masa yang dulu. Dan kita nak mengambilnya, kan ayat ini kan dah habis turun, tapi macam mana pula dia turun secara perlahan. So ayat ini sekarang sedang turun secara perlahan kepada kita. Dia masuk sikit-sikit kefahamannya itu, kesedarannya itu kepada kita. Kadang saya uh, beberapa kali pengalaman mendengar orang bercerita dengan sama saya, tu dengar orang bercakap sebenarnya daripada saya sendiri yang bercakap. So selalu dengar ceramah-ceramah. Dan bila dengar tu kadang ayat yang okey, kita memanglah ayat yang kita dah pernah dengar,
Kadang kita dah pernah lihat dan um, mencari poin tadaburnya pada ayat itu, tapi pada masa itu bila dengar, boleh tak perasan benda tu, kan? Atau bila baca buku, tak perasan pula poin yang disebutkan ni, padahal dah beberapa kali dah baca ayat ni, kita sendiri pun dah cerita dan sebagainya, tak perasan. So, dia turun secara sikit-sikit kepada kita. Sesuai lah dengan keadaan kita. Maka ayat ini terus hidup hingga ke hari ini sampai hari kiamat. Pada setiap diri kita. Sedikit demi sedikit Allah akan turunkan Quran tu. Maksudnya akan masukkan, beri kefahaman dan juga kesedaran kepada kepada kita. Dan kita sebutkan sebelum ini, um, bila Allah menyebutkan Allah berbangga dengan Al-Quran yang dia itu turunkan. Nahnu nazzalna, kami yang telah turunkan Quran ini. So, Allah berbangga dengan Al-Quran ini, dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra ini, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menjaga, ataupun kamilah penjaga kepadanya. Maka Allah SWT berbangga dengan Al-Quran ini, dan ia sepatutnya satu perkara yang sudah cukup untuk kita terus mengambil dan bergerak dengannya. Kan sudah saya sebutkan uh, sebelum ini bahawa Al-Quran ini tidak akan menjadi mulia, tidak akan nampak hebat kalau artis ataupun influencer yang tiba-tiba mengaji ataupun berkongsi ke. Tak. Al-Quran itu tetap kekal begitu. Tidak menambahkan dan tidak mengurangkan sedikit pun kemuliaan Al-Quran ini bila ia dibawa oleh artis ataupun mana-mana influencer. Kerana ia telah sedia agung, mulia dan juga hebat, kerana ia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berbangga dengannya. Akan tapi begitu um, keinginan ramai daripada kita, kan, kalau kata baguslah kalau kata orang yang terkenal ni masuk Islam, so Islam ni akan, kan, dipandang tinggi, orang akan respect Islam, nampak Islam ni macam gempak lah sikit, kan, sebab orang yang terkenal yang masuk Islam, kan. Lagi-lagi kalau dia adalah artis ataupun influencer international, kan. Tapi Allah nak kata tak, Quran ni adalah begitu. Walaupun itu yang antaranya perkara yang menjadi um, buah fikiran Nabi SAW, kan, ketika mana baginda mula berdakwah dulu, antara yang baginda pergi berjumpa adalah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa? Sebab mereka ni, kan, yang Islam kecil waktu tu, baru nak mula namanya itu didengar, kan. So kalau katalah pembesar-pembesar di Mekah itu masuk Islam, sudah tentu pertama ramai yang akan masuk, dan yang kedua nama tu akan melonjak tinggi. Orang macam, apa benda ni, kan, macam produk yang baru launch, orang tak pernah dengar, tiba-tiba tengok ramai artis yang pakai, contoh, kan. So orang macam, wah, orang akan macam, apa benda ni, semua orang pun nak, kan, nak tahu apakah ia. Kadang-kadang tapi Allah juga menegur Nabi SAW dalam surah Abasa, kan, tentang perkara tersebut. Dan begitulah pelajaran yang kita ambil pada ayat ini, kan. Al-Quran dia tidak akan menjadi hebat. Begitu juga dengan agama ini, dengan mana-mana influencer. Kerana ketika dulu ada tak influencer, kan? Ada, ramai je dulu waktu zaman Nabi SAW pun. Dan saya sebutkan sebelum ini, antara yang famous, influencer yang famous ketika itu di Mekah adalah dua orang. Yang pertama namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin
Rabi'ah. Yang kedua, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ni mungkin kita pernah dengar. Al-Walid bin Al-Mughirah. Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Kita ambil dulu Al-Walid bin Al-Mughirah. Pernah dengar? Siapakah dia? Siapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah? Saya rasa kita mungkin pernah dengar nama ni. Pernah? Mungkin terlupa ataupun tak perasan. Mungkin Al-Walid bin Pernah dengar, Al-Mughirah. Macam pernah pernah dengar dengar. artikel ini. Kan? Kan? Kalau saya sebut, dia ada anak yang Khalid kita kenal. Al-Walid. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Khalid. Anak dia nama Khalid. Khalid bin Al-Walid. Kan? So Al-Walid bin Al-Mughirah adalah ayah kepada Khalid. So anak dia nama Khalid bin Al-Walid tu. So ni ayah dia. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia adalah salah seorang yang ternama di Mekah. Dia orang yang ada jawatan tinggi, pengaruh, kan? Kita sebut bahasanya influencer, dan dia adalah orang yang kaya. Orang yang betul kaya. Bukan yang kaya biasa, dia kaya betul. Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang kedua namanya Utbah bin Rabi'ah. Mereka ni nak gambarkan betapa famousnya mereka, betapa selebritinya mereka berdua ini. Hingga kan setiap tahun mereka berdua inilah yang mengambil giliran diberi penghormatan untuk menukar kiswah Kaabah. Dua orang. Kalau tahun ni Utbah bin Rabi'ah, tahun depan Al-Walid bin Al-Mughirah. Balik tahun seterusnya Utbah, kemudian Al-Walid. Nak tunjukkan betapa besar pengaruh mereka, betapa selebritinya dia orang ni di Mekah. Dia orang berdua diberi penghormatan untuk tukar kiswah Kaabah. Kita tengok tukar kiswah tu kan, itu satu dunia menengok kan. So dan waktu tukar kiswah tu ramai tak yang buat proses tu, ramai lah. So bayangkan Al-Walid yang diberi penghormatan buat benda tu. Boleh bayangkan tak? Ramai orang datang waktu buat haji tu kumpul, dan Al-Walid yang, dan juga Utbah, orang yang tukar. So pengaruh dia besar. Maka Nabi SAW sudah tentu menginginkan mereka ini memeluk Islam. Memeluk Islam. Akan tetapi apa yang berlaku, ia adalah sebaliknya. Kan? Ia adalah sebaliknya. Siapa yang Nabi nak, itu yang masuk Islam ke tak? Tak masuk Islam. Orang lain yang masuk Islam. Kan? Dia sebenarnya sunnatullah begitu tau dalam kehidupan kita kalau kita perasan. Apa dia? Apa yang kita nak, selalunya Tak dapat. tak dapat. Kan? Uh, dalam kehidupan kita, kan, kita akan diuji dengan perkara yang paling kita nak dan perkara yang paling kita tak nak. Dua perkara tu. Kita akan diuji dengan dua tu. Kalau kita nak sesuatu tu, Allah akan uji. Sama ada Allah bagi dia lambat, Allah tak bagi, ataupun Allah bagi nanti ada masalah. Ataupun Allah akan uji dengan perkara yang paling kita tak nak. Kita macam janganlah kan. Makan sate 40 cucuk ke, simpan malaikat 44 ke, kan? Tak nak. Ujilah cakap tak nak tu kan. Tak nak, dan Allah akan uji dengan perkara yang paling kita tak nak. Begitu dalam kehidupan. Maka dua orang ini nanti ada kaitannya yang kita akan lihat pada ayat yang ke-24, itu Allah sebutkan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Oleh itu hendaklah kau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur. Sini Allah sebutkan minhum. Wala tuti' minhum, janganlah engkau taat mengikut kehendak mereka. So siapakah mereka itu? Umumnya mereka adalah Quraisy yang berada di Mekah.
ketika itu. Dan lebih antaranya kan dua orang ini iaitu Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah, yang mana pengaruh mereka itu adalah sangat-sangat besar. Baik. Setelah Allah sebut tentang kamilah turunkan Quran dan kami turunkan Quran ini dengan beransur-ansur perlahan, maka Allah kata pada ayat ke-24, fasbir, maka bersabarlah. Kenapa Allah sebut bersabar? Ada tak Allah dah suruh buat apa-apa? Ada tak? Tak ada pun, Allah tak ada suruh buat apa pun. Kan? Ada tak Allah kata, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur, maka sampaikanlah ia kepada semua dan bersabarlah. Tak ada. Kan? Allah tak ada sebut pun yang begitu kan. Tapi kenapa ayat ni tiba je sebut tentang Quran, kemudian terus turun tentang fasbir. Baik. Kan? Kerana kita lihat pada awal penggunaan Al-Quran itu adalah hanya Iqra' sahaja, dan kemudian tidak lama selepas itu dah mula apa? Selepas itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan, wahai muslimun bangun malam. Tak lama selepas itu adalah apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, kan, bangun dan berilah peringatan. Baik. Allah sebutkan daripada awal penurunan Al-Quran itu telah mula kena bersabar. Walaupun belum mula lagi nak sampaikan kepada orang. Kalau ikut pengalaman kita setuju tak? Ikut pengalaman kita, setuju tak? Quran tu baru je turun, kan? Allah dah suruh sabar dah. Setuju tak? Kenapa? Allah suruh get ready. Allah suruh get ready. Kalau ikut pengalaman kita, kan, kita ambil dah pelajaran tu letakkan di kita. Quran tu kita baru je mula nak belajar balik. Belum nak sampai lagi. Perlu tak kepada fasbir? Tapi ada hukmihi. Okay, baik. Baik. Saya nak potong kat situ dulu. Okey. Daripada fasbir dulu. Okey. Sebab nanti dia akan sama juga li hukmi rabbik itu. Ya. Quran tu baru je kita nak belajar ataupun barulah nak belajar balik. Lepas lama dah tinggal. Apa yang diperlukan? Diperlukan kepada kesabaran. Kadang-kadang kita baru je terfikir, rasa macam nak kena belajar baliklah Quran. Baru terfikir macam tu. Akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba je kita terus jadi macam sibuk. Sibuk betul. Baru je terfikir macam nak kena belajar balik Quran ni. Tiba-tiba sibuk. Disibukkan. Akhirnya tak sempat-sempat. Kita baru nak belajar Quran balik, barulah register nak masuk kelas. Punyalah payahnya nak datang kelas tu, attend kelas yang pertama. Kan? Kelas yang kedua, yang ketiga, nak attend setiap kelas tu mencabar. Nak memahamkannya lagi, nak membaca satu-satu tu balik, nak bunyikan dia, nak ingat dengung, tak dengung, panjang, pendek. Seksanya. Belum lagi sampai, untuk nak sampaikan, belum cerita itu lagi. Tapi baru saja Quran itu nak mula masuk kembali. Perkataannya adalah fasbir. Kena sabar. Ini khusus kalau sebutkan dengan Al-Quran. Kenapa khusus dengan Quran? Benda lain kalau kita belajar pun, kita kena ambil masa kan. Nak belajar apa pun kita ambil masa lah. Bukan macam terus belajar, terus je masuk. Kan? Kena ambil masa juga nak faham, nak digest je. Lepas tu baru masuk dalam kepala. Tapi kenapa sebut khusus tentang Quran? Kerana apa yang kita belajar lain semua tu, kita dah boleh nampak bayang dah. Dia mengarah ke mana dan akan dapat apa. Dan benda yang nak dapat itu adalah benda yang fizikal. So, kita akan kuat motivasinya itu. Tapi untuk Quran, kita tak tahu ke arah mana, betul tak? Kita macam nak baca, lepas tu nak baca lah. Lepas dah habis baca lagi. Dah baca lagi. Sampai bila? Dia macam tak nampak hujungnya nak arah ke mana tu. Lepas tu, apa yang nak dapat tu tak nampak. So, dia susah untuk nak termotivasi. Nak demotivated sesuai. Bukan sesuai, senang. Nak motivated tu susah sikit. Maka bila sebut je nak berurusan dengan apa? Dengan Al-Quran, ini pertama sekali yang kena ada. Fasbir. Sama ada orang yang belajar
ataupun orang yang mengajar. Dua-duanya, selagi berurusan itu adalah dengan Quran, perkara pertama yang kena ada adalah sabar dulu. Allah tak sebut dulu tentang kena ada akal yang tinggi, kena orang yang genius. Genius dulu kena ada, tak sebut kan. Dia bukannya macam apa, nak masuk sekolah MRSM. Nak masuk sekolah MRSM, kena apa yang ada dulu? Genius tu kena ada dulu, betul tak? Kan kalau tak pandai memang tak dapat lah. Kan nak compete, nak masuk tu pun tak dapat lah. Kan. So ini Quran tak cerita tentang kena genius baru boleh Quran, tak. Sabar dulu kena ada. Kerana sabar itu lebih mahal daripada akal yang bijak. Kalau dia genius tapi dia tak sabar, dengan Quran dia tak boleh nak berurusan. Baik. Maka Allah sebut tentang Quran, kemudian Allah sebut fasbir, bersabarlah. So umumnya bila dengan Quran dia kena sabar. Allah sebutkan fasbir li hukmi rabbi. Maka hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhan. Dia letakkan sini hukmi rabbi adalah hukum Tuhan. Apa yang kita nak bersabar? Hukmi rabbi ni dengan hukum-hukum Allah ke? Apa yang maksudkan dengan hukmi rabbik? Selain daripada masuk hukum, ada tak maksud lain? Li hukmi rabbi. Bersabarlah dengan hukum Allah. Kita baru Terhadap je ketetapan Ustaz. ketetapan. So hukum melambangkan kepada ketetapan. Baik. Maka yang Allah suruh sabar adalah kepada ketetapan Rabbik, ketetapan Tuhanmu. Dia belum cerita tentang hukum-hukum lagi lah. Dia cerita tentang ketetapan dulu. So apa yang Allah telah tetapkan, begitulah Allah telah tetapkan. Pertama dengan Quran ini dia perkara yang mencabar. Nak belajar, nak amalkan, nak sampaikan. Semua itu adalah perkara yang mencabar. Dan itulah hukmi Rabbik. Ketetapan yang Allah telah tetapkan. Atau kita sebut dia sebagai satu sunnatullah. Nak ajak orang kepada Quran itu lebih susah daripada nak ajak orang kepada perkara yang lain. Betul tak? Nak ajak orang pergi jumpa sembang-sembang, nak ajak orang buat bisnes, nak ajak orang masuk kelas bahasa-bahasa yang lain, nak ajak orang apa-apa je lah selain daripada Quran. Susah. Kan? Nak ajak orang masuk MLM pun lebih senang. Jauh lebih senang daripada ajak nak orang masuk kelas Quran yang percuma. Susah. Nak ajak masuk pun susah. So itu apa? Hukmi Rabbik. Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu first kali. Berkaitan dengan ayat ini. Yang kedua ialah dia adalah kesabaran yang diperlukan pada kehidupan kita secara umumnya atas apa yang Allah telah tetapkan. So dalam Quran bawakan banyak suruhan dan juga larangan. Dan itu semua terkait dengan kehidupan kita. Dan dalam nak menjalankan semua itu, dia perlu kepada apa? Fasbir li hukmi rabbi. Bersabarlah dengan ketetapan Tuhan. Nak solat, kita nak solat, kita nak ajak anak-anak solat. Kita nak apa, berpuasa, nak ajak anak puasa, kita nak buat baik, nak ajak anak buat baik. Itu semua yang nak buat do's and don'ts dalam Quran ini, itu perlu kepada kesabaran. Kenapa? Kerana itu adalah hukum ataupun ketetapan daripada Tuhan. Fasbir li hukmi rabbik. Pertama, khusus dengan Quran. Yang kedua, apa sahaja ketetapan yang Allah dah tetapkan dalam kehidupan ini. Dan Allah sebutkan fasbir li hukmi rabbik. Allah tak kata bersabarlah dengan orang yang menentangmu. Tak. Allah tak kata bersabarlah dengan orang yang menolak. Tak ada. Bersabarlah dengan orang yang merendah-rendahkan engkau. Tak. Allah kata fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhanmu. Kenapa penting ketetapan Tuhanmu? Supaya kita sedar bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu semua adalah ketetapan daripada Tuhan. Bukan kerana ini salah orang ni lah ni. Ini sebab dia lah ni. Bukan. Dia ni memang degil. Dia ni memang itu. Bukan. Kan? Dia semua itu adalah ketetapan daripada Tuhan.
Maka bila kita menyedari bahawa dia adalah ketetapan daripada Tuhan, dia akan jadi lebih mudah untuk kita bersabar. Kerana kita tak lagi memandang kepada sesuatu yang terjadi itu, ujian ataupun musibah itu adalah sebab orang lain ataupun apa-apa sebab yang ada, kan. Tapi bila kita, oh ini berlaku sebab Allah dah tetapkan begitu, kan. Minyak habis, tak sempat sampai petrol station. Tak salahkan isteri kita tak isi minyak, kan. Kita, oh, inilah ketetapan yang Allah dah tetapkan, so okey je lah. So bila kita berdepan dengan ujian, masalah, musibah, dan kita tahu itu adalah hukmi Rabbik, hukum ataupun ketetapan daripada Tuhan, maka kekuatan untuk nak bersabar itu diharapkan adalah lebih kuat lagi. Baik. Allah sebutkan li hukmi Rabbik. Kenapa Allah tak sebut li hukmillah? Kenapa? Kenapa tak sebut li hukmillah? Sebab Rabbi. Untuk semua orang. Yang Untuk bila semua orang. Ini memang cerita tentang Quran dah. Quran memang Semua orang. memang untuk semua orang, dan khususnya utamanya dekat dengan orang Islam. Fasbir li hukmi rabbik. Terutama untuk semua baik. Allah tak guna hukmillah. Ada lagi? Kenapa digunakan rabbik? Kalau Ustaz. Pada boleh jam pula lagi. Jeng bala kan. untuk semua makhluk Dah Ustaz. dah dulu. Public dulu. Sebab ketetapan ni bukan saja untuk manusia, untuk semua Ustaz. Dia Rabbik. Dia pencipta. Baik, ketetapannya untuk semua, bukan untuk orang Islam saja. Baik, Masya Allah. Untuk semua orang. Cikgu Melani tulis, pada awal-awal ni semua orang tahu Tuhan, not Allah. Masya Allah. Betul. Baik, Masya Allah. Cikgu Melani. Baik, sudah tentulah kan, pada penggunaan perkataan itu adalah sebabnya, kan. Cuma kita lah yang nak kena fikir kenapa. Dan bahagian fikir itulah yang dia mencabar sikit, dan bahagian itu sebenarnya dengan Al-Quran yang Allah nak kita capai kepada apa yang dia inginkan. Kerana dengan Quran ni Allah nakkan manusia ini, orang Islam ini tatafakkarun, menggerakkan akal, nakkan ta'kilun, nakkan menggunakan akal itu. Itu yang dia nak, kan. So dia dengan hanya sesimpel kita berfikir kenapa Rabbik, kenapa bukan Allah, so itu mudah-mudahan mencapai kepada apa yang Allah inginkan daripada Al-Quran ini. Baik, kalau kita lihat kepada perkataan Rabb itu sendiri, apa makna yang ada perkataan Rabb? Pencipta Ustaz. Baik, pencipta. Rabb. Kalau kita dalam Al-Quran, kita ambil dulu dalam Al-Quran, kita lihat pada surah yang ke-7 ayat ke-54. Perlu ada Ustaz bagi perbezaan dia. Baik, ayat 54. Ayat 157. 157 kita baca boleh? Nanti Yaya ada. Baik, Surat. firman. Surat 157. 157. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بارك الله رب العالمين. Terjemahan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti, dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Baik, kita melihat pada hujung ayat itu ala lahul khalqu Ustaz, wal Ustaz, amru. Ya sorry saya. sebelum tu saya recall balik, kalau tak silap saya, Rob gitu. Macam Allah nak menarik dia orang ni yang bukan Islam ni. Dia orang pun ada Tuhan-Tuhan dia kan. Itulah perbezaannya kan. Dia gunakan Rob. Rasa saya macam tu dulu silap saya. Betul, Masya Allah. Betul. Tu dia. Di antara Rob. Tu the different dia antara Rob dengan Allah. Betul. Masya Allah. Di antaranya. Different dia. Kerana pada audiens yang sedang mendengar ketika itu. Bila dia gunakan Rob, dia lebih dekat lah. Berbanding dengan guna perkataan Allah. Bukanlah kerana kita nak please orang tu, kan, kita pun tak gunalah kan perkataan yang takut mengganggu sensitivity mereka, bukan, tapi ini di permulaan nak kenalkan. So macam apa, kadang kita belajar sesuatu kan, orang akan guna terms yang kita biasa dulu sebelum masuk dengan terms yang susah-susah tu. Sebab apa? So pengenalan bagi relax dulu sesuatu yang kita familiar. So perkataan Rob adalah perkataan yang familiar untuk orang bukan Islam. So Allah gunakanlah di antaranya dalam Al-Quran perkataan Rob instead of perkataan Allah. Baik. Jazakallahu khairan. Di sini ala lahul khalqu wal amru, ingatlah kepada Allah jugalah tertentu urusan menciptakan dan pemerintahan. Dua, al-khalqu dan juga al-amru. Cipta dan perintah. Pemerintahan iaitu menguruskan kesemuanya. Maka ini Allah sebutkan tabarakallah, maha suci Allah, Rabb. So ini menerangkan tentang makna Rabb. So Rabb itu dia adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir, mencipta dan mengurus, mencipta dan memerintah. Dia bukan hanya mencipta dan biar, dia bukan hanya mentadbir dan memerintah tanpa dia ada kuasa atas apa ataupun siapa yang dia tadbir ataupun perintah itu. Maka pada ayat yang sedang kita lihat ini, Allah sebutkan fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhanmu. Allah gunakan perkataan Rabb di sini, tidak digunakan perkataan Allah kerana perkataan Rabb dia ada makna cipta dan tadbir. Kan tadbir ini dia menguruskan. Baik. Maka dia kena dengan makna fasbir li hukmi, bersabarlah dengan ketetapan. Kerana apa yang Allah dah tetapkan dalam kehidupan kita, adakah semuanya indah? Kan? Tak semuanya indah. Banyak hari yang mendung, banyak hari yang
tak seronok, maka kita sedar itu adalah ketetapan daripada Tuhan. So, bila Allah gunakan Rabb, maka Allah bukan saja nak beritahu dia adalah ketetapan daripada dia, tapi Allah nak beritahu kita yang tengah bermasalah, tengah ada ujian dan juga musibah itu, kita tak akan dibiarkan. Kerana Tuhan Rabb yang mencipta itu, dia akan dia akan menguruskan kita. Dia bukan je bagi kita masuk dalam masalah tu, lepas tu dia biar lantak kau lah. Kan, kau boleh keluar, kau tak boleh keluar, nasib kau lah. Tak. Allah cipta kita, Allah berikan ketetapan, Allah masukkan kita ke dalam satu lubang dan Allah uruskan kita, dia tak biarkan. Sebab itu digunakan perkataan Rabb. Kalau Allah beritahu, dia bagi dah kita ketetapan yang mungkin tak kena dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan bimbang, Allah tak biarkan kita. Allah tetap mengurus kita dalam pada kita sedang menghadapi masalah itu. Kita sedang berada dalam lubang itu. Allah tetap menguruskan kita. Baik. Perkataan Rabb juga ada makna apa? Kita lihat pada perkataan itu sendiri, perkataan root perkataan itu. Perkataan Rabb. Kalau cik dalam kamus cari perkataan Ra, Ba, Ba. So apa makna yang ada pada perkataan Ra, Ba, Ba? Saya tuan kamu lah, kau buka kamus. Buka kamu lebih baiklah. Kan? Sebenarnya macam-macam kita akan jumpa. Dan di antaranya ialah perkataan Rabb ini, dia membawa maksud menjaga, memelihara. Baik. Daripada sudut apa? Kalau katakan bayi daripada kecil sampai besar, menjaga bayi daripada kecil sampai besar, itu perkataan dalam bahasa Arab adalah Rabb. Berubah daripada Rabb. Ataupun kita biasa gunakan dengan perkataan apa? Rabbani ataupun tarbiyah. Kita biasa dengan perkataan tarbiyah dan juga perkataan Rabbani. Kan? Kita dalam doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Perkataan Rabb tu, Rabbayani. Perkataan Rabbani itu. Apa maksud Rabbani? Seperti mana mereka tu, ya Allah ampunkan kedua ibu bapaku, kan, dan berilah rahmat kepada mereka. Seperti mana mereka memeliharaku sejak daripada kecil. So perkataan Rabb itu maksudnya apa? Menjaga, memelihara. Nak bagi faham macam mana kita daripada kecil sampai kita besar. Itu maksudnya Rabb. Perbuatan itu namanya Rabb. Bagi makan, tempat tinggal, kalau sakit, bagi ubat, semua tu masuk dalam Rabb. So kita sejak daripada dalam rahim ibu kita, siapa yang jaga? Rabb. Kita lahir, siapa yang jaga? Rabb. Sampai kita berada pada umur kita hari ini, siapa yang menjaga kita? Rabb. Itu dia Rabb yang menjaga dan juga memelihara. Kadang kita rasa macam, ya Allah, kenapalah kau masukkan aku? Kau bagi aku masalah demi masalah, jatuh ditipu tangga. Ya Allah, kenapa aku, ya Allah? Sedangkan Allah begitu, dia adalah Rabb. Bila kita masuk dalam hukmi itu, dalam ketetapan yang Allah dah tetapkan, itu adalah ketetapan Rabb. Ketetapan Tuhan yang telah menjaga kita daripada kita kecil sampai kita besar. Tergamak tak kalau kita ikut logiknya, seorang ibu ataupun seorang ayah nak menyakiti anak dia, logik tak? Tak ada mana-mana mak ayah pun nak menyakiti anak dia, betul tak? Nak menyakiti, pukul pun tak sanggup. Apatah lagi kalau nak bunuh, nak buat dia menangis, nak buat dia terluka. Ada tak mak ayah sanggup macam itu? Tak, logiknya tak ada. Maka ini Rabb yang telah menjaga kita lebih lama daripada mak ayah kita. Mak ayah kita jaga daripada mula kita dalam kandungan tu. Sebelum daripada itu, siapa jaga kita? Rabb itu yang jaga. Waktu kita duduk seorang-seorang tak ada mak ayah, siapa yang jaga? Mak ayah dah meninggal, siapa yang jaga? Rabb itu tetap ada menjaga kita. So bila kita masuk dalam ketetapan hukmi, apa yang Allah telah tetapkan itu yang mana kadang-kadang dia tak kena dengan apa yang kita nak, apa yang kita minta. Maka ingat yang masukkan itu adalah Rabb.
Tuhan yang dah menjaga kita pada kita dulu sampai ke hari ini. Maka tak mungkin Rabb itu nak bagi benda yang tak baik untuk kita. Pada zahirnya, pada mata kita, setakat pengetahuan kita, dia perkara yang kita tak berapa seronok, tak berapa suka. Dia macam anak-anak kita lah. Kita kejut dia pagi-pagi, solat. Suka tak anak kita? Tak suka. Kan, umur dia barulah 7 tahun, 8 tahun. Kejut dia pagi-pagi, solat subuh. Hari cuti pula tu, dia tak suka. Tapi kenapa kita kejut? Kebaikan. Untuk siapa? Dia ke kita? Kebaikan untuk dia. Marah-marah dia kita kejut, dia kacau dia pagi-pagi kan. Kita suruh dia pergi sekolah. Dia tak nak pergi sekolah, tak best belajar. Dia nak main, dia nak tengok TV. Tapi kita paksa juga dia pergi sekolah, belajar. Untuk siapa kebaikan tu? Untuk dia. Tapi pada mata dia, seronok tak bangun pagi-pagi solat dalam keadaan mengantuk-mengantuk tu? Kena pergi sekolah belajar, kena tulis color, kena fikir. Seronok tak? Tak seronok. Pada dia. Di mata dia. Tapi pada kita, benda tu baik untuk dia. Begitulah Allah SWT. Perkara yang berlaku kadang tak kena dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, itu adalah hukmi siapa? Rabb. Tuhan yang dah menjaga kita pada dulu. So, tak mungkin Tuhan tu nak menyakiti kita. Nak buat sesuatu yang apa? Yang sakit pada kita. Sebab dia sayang. Seperti mana kita sayang pada anak-anak kita. Makna Rabb termasuk memiliki juga kan Ustaz. Untuk makna Rabb ni ada maksud ada makna memiliki juga. Ada makna memiliki juga. Sebab dia telah al-khalqu. Dia adalah pencipta. So bila cipta, so dia punyalah. Dia punya. Betul. Baik. Apa lagi ada makna pada Rabb ataupun Rabbaba? Maksudnya tarbiyah. Ataupun mendidik. Mendidik. Sebab itu kita pernah dengar perkataan apa? Murabbi. Ejaan Arabnya Murabbi. Kan? Ada perkataan Rabb kat situ. Maksudnya apa? Pendidik. So kenapa Allah guna ke sini li hukmi rabbik? Kerana Allah nak bagi tahu dalam ketetapan yang dia telah tetapkan dalam kehidupan kita pada situasi yang kita suka ataupun tidak suka. Senang ataupun susah. Itu semua ada unsur apa? Nak mendidik. Macam cikgu kat sekolah, dia bukan ajar subjek yang senang, dia akan ada subjek yang susah. Bukan hanya belajar buku teks, dia ada nanti latihan. Dia ada nanti ujian. Dan semua itu dengan tujuan untuk apa? Menyusahkan murid ke? Nak bagi murid ni tension ke? Menangis-nangis ke? Tak. Nak didik. Satu. Maka sebab itu di sini Allah gunakan fasbir li hukmi rabbik. Allah tak gunakan li hukmillah. Kerana pada perkataan Rabb itu Allah nak kaitkan dengan perkataan sabar dan juga ketetapan. So, sesuai perkataan Rabb ini lebih sesuai digunakan di sini pada beberapa makna yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bukan saja Allah beritahu dia adalah ketetapan daripada Tuhan, tapi Allah nak beritahu situasi-situasi yang ada pada ketetapan itu. Itu Masya Allah. Ada unsur didik. Allah akan tolong uruskan. Allah akan terus menjaga kita. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhan. Ini kata-kata semangat daripada Allah SWT pada Nabi SAW yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan baginda. Bermulanya turun Al-Quran kepada Nabi. Kita tengok kehidupan Nabi jadi bertambah senang ke susah? Zahirnya jadi bertambah senang ke susah? Rasa-rasanya tak payah kata lah kan, kita pun dah tahu dah kan. Sejak mula turun Quran, kehidupan Nabi bertambah susah. Bagi dia bukan diangkat sebab dia ke Rasul, terus penduduk Mekah angkat dia jadi Raja Mekah. Tak. Dia hinggakan dia nak dibunuh oleh kaumnya sendiri dan dihalau keluar daripada Mekah oleh kaumnya sendiri. So, sejak turun Quran, Nabi ditimpa dengan lebih banyak kesusahan. Sedangkan sebelum itu, Nabi orang yang susah ke?
orang yang senang. Sebelum Quran turun. Nabi senang ke susah? Nabi adalah orang yang senang. Orang yang kaya. Orang yang sangat kaya. Kan? Sehingga kan, apa? Ketika nak meminang Khadijah itu yang dihantar, kalau di-convert kepada kita, wangnya yang dihantar kepada Khadijah itu hampir kepada 200,000 ringgit yang Nabi hantar kepada Khadijah. Umur waktu tu berapa umur Nabi? 25 tahun. Umur 20-an dah ada 200,000 dia punya duit sendiri nak pergi buat untuk kahwin. So banyak duit ke tak banyak duit Nabi? Banyak duit. Tapi bila turunnya Quran, Nabi banyak kesusahan yang menimpa kepada Nabi SAW. Maka sebab itu Allah kata fasbir. Dan maka bersabarlah. Sebab itu dia umum kepada kita semua. Kalau kita mula nak kembali kepada Quran, mula nak ikut Quran, mula nak jadi orang yang baik, mula nak berhijrah menjadi orang yang baik, waktu tu yang akan kita jumpa adalah kesusahan demi kesusahan. Bukannya makin senang. Dan kita harapkan, oh bila aku nak jadi baik ini Allah sayang, oh senang hidup aku. Tak. Hidup kita akan jadi lebih susah lagi, akan ditimpa dengan pelbagai pekat. Maka fasbir li hukmi rabbik adalah kata-kata semangat daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, seolah-olah kata, wahai Muhammad, apa pun jadi, teruskan. Jangan tinggalkan apa yang sedang engkau lakukan. Fasbir. Itu ringkas dia. Allah tak perlu kata, wahai Muhammad, teruskan, jangan kau berhenti. Allah cuma mulakan dengan fasbir. Apa yang kau tengah buat, teruskan. Teruskan. Jangan tinggalkan perkara tersebut. Dan diminta kepada Nabi dengan Al-Quran ini adalah untuk apa akhirnya? Untuk disampaikan. Maka Allah kata teruskan menyampaikan Al-Quran itu, jangan berhenti. Dan jangan ikut trend. Kerana kalau ikut trend, dia akan ada naik turun dia. Ketika Al-Quran ini turun, waktu itu di Mekah, yang tengah trending waktu itu adalah apa? Bahasa syair-syair. Kan, tulis puisi-puisi yang sedap-sedap tengah trending. So benda yang trend kita tahu, dia akan akhirnya turun dan nantilah dia akan berpusing balik kan. Trend tu akan pusing. Tapi dia akan turun, dia tak macam tu je. Maka kalau kita terus sampaikan, jangan ikut trend. Terus saja sampaikan, dan inilah kita sampai kepada dua nama tadi yang kita tuliskan, Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Bila Allah suruh Nabi bersabar, maksudnya Nabi dah mula sampaikan ke belum sampaikan lagi? Dah mulalah. Kan, sebab tu Allah suruh sabar. Sebab kalau belum mula lagi sampaikan, tak adalah suruhan untuk bersabar tu. So dia dah mula dah untuk dia beramal, dan kemudian dia mula sampaikan, maka Allah beri semangat dengan untuk bersabar. Maka satu hari, dalam banyak-banyak hari di Mekah itu, pembesar-pembesar Quraisy duduk berbincang, dan dia orang kan ada tempat bincang, dia orang kan antara Dar An-Nadwa. Kan, antaranya di Mekah itu Dar An-Nadwa. Dia memang tempat yang pembesar Quraisy duk datang lepak setiap hari, dan itu di situ tempat mereka berbincang, mesyuarat rasmi ataupun tak rasmi, perjumpaan dibuat di situ, Dar An-Nadwa. Maka di antara perkara yang mereka bincangkan, di antara topik yang kerap mereka bincangkan sejak Nabi mula berdakwah adalah apa yang nak buat dengan Muhammad ni. Apa yang nak buat? Macam mana nak halang dia? Macam mana nak halang dia? Maka pada suatu hari adalah dua-dua ini, Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah datang. Utbah ini, dia seorang yang pandai bercakap. Dia seorang yang pandai negotiate. Dia orang yang, kan kita ada orang yang kita tahu, dia ni cakap pandai. Kalau nak suruh dia negotiate apa-apa, suruh dia. Dia memang terror lah. So Utbah bin Rabi'ah dia lebih sikit bahagian ini daripada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah dia memang pakar bahasa.
Dia memang pakar syair, pakar bahasa dia. Tapi bab nak nego ni, nak apa kan, macam kena ada PR sikit kan, bab PR ni Utbah terror. Maka saya nak gunakan frasa fasbir li hukmi ini dalam penggunaan harian. Boleh tak Ustaz? Especially bila diuji oleh Hajah Syahriah tu. Boleh. Tu kalau jadi fasbir li hukmi rabbi. Bersabarlah. Apa? Tapi tak boleh bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhanku. Boleh tambah sikitlah. Fasbir nafsi. Bersabarlah wahai diriku. Baik. Maka satu hari Utbah bin Rabi'ah, dia kata, apa pandangan kamu semua kalau aku pergi berjumpa dengan Muhammad? Kan Al-Walid pun sebelum itu pernah disuruh untuk pergi berjumpa dengan Muhammad. Tapi apa pandangan kalau aku berjumpa dengan Muhammad? Maka dia orang pun kata, oh bagus sangat tu kalau kau pergi jumpa dengan Muhammad itu, kau try lah nego kat dia, tengok apa benda yang boleh dilakukan. Maka Utbah bin Rabi'ah pun pergilah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga yang di-offer oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka pergilah Utbah bin Rabi'ah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia pun memanggil, ya bena akhi, wahai anak kepada abangku. Okay, anak saudara lah, wahai anak saudaraku. Ibn akhi tu, wahai anak saudaraku. So mula daripada situ dah Utbah dah pandai dah bermain dengan perkataan. Dia panggil ya bena akhi, nak biarkan apa? Kan orang yang mendengar tu rasa macam lebih rapat, sebab siapa tak kenal Utbah kan, selebriti di Mekah. So bila dia panggil dengan kata, kalau kita kan orang terkenal panggil ini sahabat saya ni, oh kita rasa oi seronok dia panggil kita sahabat kan. So dia kata ya bena akhi, wahai anak saudaraku. So perkataan permulaan yang Utbah gunakan. Panjang apa yang di dialog di antara Utbah dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tak dapat nak copy teks Arab ini semua ni sebab teksnya itu panjang kan. Saya search pun hanya ada sebahagian sahaja yang keluar. Kalau boleh saya bacakan. Utbah kata, ya bena akhi, innaka minna haitsu qad alimta min as-sultati fil ashirah wal makan fil nasab. Dia kata, wahai anak saudaraku, sungguhnya engkau ini, seperti mana yang kau ketahui, engkau dengan kami ni, kan, kita berada di kedudukan yang tinggi, kita ini mulia. Sebab dia Quraisy dan Nabi punya nasab, memang nasab yang tinggi. Ya, sebab itu dia tak berani nak kacau Nabi sebab ada dia punya kabilah itu. Dia kata, engkau pun tahu kita ni kan kabilah kita ini tinggi. So sekali lagi apa, Utbah mula nak tarik Nabi dengan bagilah dia up dengan kau dengan aku ni kita sama. Walaupun Utbah tu ketika itu dah lebih tua lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila orang yang lebih, dia terkenal, dia lebih tua, dia nak macam kan bagi tahu pula engkau dengan aku sama, oh kita mesti rasa lebih seronok lah. So itu yang awal perkataan Utbah. Baik. Kemudian disebutkan beberapa perkara. Dia kata, wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azimin. Kemudian engkau wahai Muhammad, kau datang kepada kaum engkau dengan membawa satu perkara yang besar. Faraqta bihi jama'atuhum. Faraqat bihi jama'atuhum. Engkau dengan perkara itu telah memecah belahkan kesatuan mereka. Wasafat bihi ahlamuhum. Dan telah menghilangkan angan-angan mereka. Wa abad bihi aidatuhum wa dinuhum, dan engkau telah mengaibkan ataupun memburukkan ataupun bercakap perkara yang tak baik tentang Tuhan mereka dan juga agama mereka. Wa kafara bihi man madha min abaihim, dan engkau telah
menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbilu minha ba'daha. Cuba kau dengar apa yang aku nak sampaikan kepada engkau ini. Mudah-mudahan engkau boleh terima sebahagian daripadanya. So, perkataan Abu Walid itu, dia bermula dengan, dia kata, wahai Muhammad, engkau dah bawa kepada kaum-kaum ni satu perkara yang memecah belahkan kesatuan mereka, melumpuhkan angan-angan mereka. Engkau telah menyebut satu perkara yang tak baik tentang Tuhan mereka, tentang agama mereka, dan engkau telah memburukkan apa yang telah dilakukan oleh datuk nenek mereka. So nak beritahu apa yang kau buat ni Muhammad memang masalah besar. So dia tengah bagi Nabi Muhammad masukkan rasa apa? Rasa apa yang Nabi buat tu salah, nak masukkan rasa bersalah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengah nak kontrol kan fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia macam nak bagi solusi. Dia kata, sekarang kau dengar daripada aku, wahai Muhammad, aku nak beritahu engkau beberapa perkara dan engkau decide lah. Tengoklah kalau engkau boleh terima sebahagian daripadanya. So pandai Utbah ini, dia tak kata untuk terima semua. Dia kata mudah-mudahan kau boleh terima sebahagian. So bila dengar untuk boleh terima sebahagian, so orang akan rasa macam okey lah, aku tak payah terima semua. Sebab aku mesti ada yang tak setuju dengan dia. So kalau aku kena terima semua, susah lah. Tapi kalau sebahagian tu mungkinlah. Bolehlah aku pertimbangkan. Maka berkatalah Nabi SAW, Qul ya Abul Walid asma'. Nabi berkata, wahai Abul Walid, panggilan kepada Utbah adalah Abul Walid. Wahai Abu Walid, aku dengar apa yang kau nak sampaikan. Maka Utbah terus berkata dengan beberapa perkataan. Hajar Syahriah, Yufris, Ustaz boleh saya guna fantalaqa untuk menjawab Hajar Mulyani? Boleh. Baik. So ini teks dia, perkataan Utbah kepada Nabi SAW. Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Wahai anak saudaraku, bila yang engkau kehendaki dari apa yang kau lakukan ini adalah kerana inginkan harta benda, maka akan kami kumpulkan untukmu seluruh harta orang-orang Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya dari kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwadnaka alaina hatta la naqta amran dunaka. Dan jika engkau kehendaki ialah kedudukan, maka kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin kami hingga kami tidak akan pernah memutuskan suatu hal melainkan atas perintahmu. Wa in kunta turidu bihi malikan malaknaka alaina. Dan jika engkau kehendaki adalah untuk menjadi raja, maka kami akan jadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ru'yan tarahu la tastati'a ruddahu an nafsika talabna laka ra'akun wa badalna fihi amwaluna hatta nubri'aka minhu. Dan bila yang menimpamu adalah penyakit kesurupan jin, ini di ujung disebutkan kesurupan jin, maka kami akan carikan seorang dukun dan akan kami gunakan seluruh harta kami untuk membiayainya hingga engkau sembuh. So, boleh tengok perkataan Utbah ini. Kan dia bermula dengan, wahai Muhammad, apa yang kau buat ni? Kalau katakanlah apa yang kau buat ni sebab engkau nakkan harta, maka kami akan kumpul semua harta kami bagi engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami di Mekah ini. Dan kalau engkau buat ni kerana nakkan kemuliaan, maka kami akan melantik engkau sebagai orang yang kami takkan buat keputusan apa-apa kecuali setelah mendapat keizinan daripada engkau. Dan kalau engkau buat ini, wahai Muhammad, kerana nak menjadi raja di Mekah ini, maka kami akan melantik engkau sebagai raja kami. So dia bagi yang itu, kemudian di hujung sekali Utbah kata, dan kalau engkau wahai Muhammad
buat perkara ini adalah disebabkan engkau ini ada penyakit. Kan? Sebab itu disebutkan kesurupan jin. Kot engkau ada apa-apa penyakit, kena rasuk ke apa ke kan. Maka kami akan carikan dukun yang terbaik dan kami akan bayar semua kos dia. Tak kira lah dukun tu berada di mana, berapa banyak dukun pun kami akan berhabis untuk nak mengubati engkau. Puan Idriskan di sini, mendengar tawaran yang demikian ini, Nabi SAW tidak lantas menerima salah satu tawarannya yang berupa tawaran menjadi raja pemimpin. Bagaimana yang diteorikan oleh banyak harakat seterusnya. Nabi tetap meneruskan perjuangannya bentuk okey. Oleh kerana itu, jawapan lepas dah habis itu, apa yang buat lepas habis dah semua Utbah bercakap, Nabi kata, wahai Abul Walid, kau dah habis ke? Utbah kata, ya, aku dah habis. Maka Nabi kata, sekarang dengarkan. Apa yang Nabi buat? Nabi membacakan surah Fussilat kepada Utbah. Ketika itu daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Kita tak tengok semua dan kita tak baca semualah. Kan kita nak tengok secara umumnya apa yang ada pada surah ini. Ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Hamim Tanzilul Minarrahmanir Rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. So awal surah Fussilat dia bercerita tentang Al-Quran yang diturunkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab liqaumi ya'lamun, bagi orang yang dia nak mengetahui, dia nak tahu. Dan tujuan Quran itu turun sebagai basirah wa nadhira, berita gembira dan juga sebagai amaran. Akan tetapi ramai yang berpaling dan juga tak nak dengar. Kemudian bawah tu Nabi sebut pada ayat ke-6, Nabi kata, innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya aku ini orang yang sama macam kamu. Yuha, diwahyukan kepada aku bahawasanya ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka taatilah dia dan mohon ampunlah kepadanya. So, apakah jawapan Nabi kepada Utbah? Ini gambaran dia. Tapi umumnya dalam ayat ni cerita apa? Dia cerita tentang Quran, tujuan Quran tu datang daripada siapa, tujuan penurunan Al-Quran, dan Nabi nak beritahu yang dia nak ajak hanyalah ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi. Nak ajak kepada Tuhan yang satu. Itu je. Tak ada lebih dan tak ada kurang yang Nabi inginkan. Maka Utbah mendengar ayat itu daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-13, kan. Kemudian Utbah berkata kepada Nabi SAW, hasbuk. Utbah kata, cukup. Ma indaka ghaira hadha? Dia tanya kepada Nabi, engkau tak ada apa-apa tujuan yang lain ke selain daripada ini? Nabi kata, la. Nabi kata, fa anta wa dhak. Engkau dan bacaan itu tadi. Itu je yang Nabi nak. Nabi tak ada perkara yang lain yang Nabi nak kecuali apa yang tadi yang telah dibacakan dalam awal surah Fussilat ini, iaitu Nabi nak mengajak kepada Tuhan yang satu, yang nak menghilangkan segala tuhan-tuhan yang lain yang sedang disembah oleh Quraisy ketika itu. Maka Nabi bukan nakkan apa-apa pun, kan, nakkan kekayaan, nakkan harta, nakkan jadi raja, dan tak. Dan Nabi juga bukannya dirasuk ataupun ada sakit apa-apa, kan. Dia sebab Utbah tu kan dia kata, engkau wahai Muhammad, engkau ni berhalusinasi ke? Kan macam tu lah lebih kurang, kan. Tak ada apa-apa penyakit. Sebab itu disebutkan pada ayat ke-6 ini, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ini adalah wahyu daripada Tuhan. Ini bukannya sebab aku sakit ataupun aku berhalusinasi ataupun ada jin masuk aku ke dan sebagainya, bukan. Dia datang daripada Tuhan. Maka itu pada ayat yang ke-24 Allah kata, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah wahai Muhammad, kerana itu di antara cabaran yang bagi dia SAW
terpaksa hadapi. Selain daripada cabaran yang secara fizikal, yang sakit-sakit, ini cabaran awal yang dihadapi dulu oleh Nabi. Pelbagai tawaran yang diberikan kepada baginda SAW. Ini kita rasa mungkin macam alah, simple je benda ni. Tetapi bila orang yang menghadapinya, dia akan rasa macam, uish, besar tawaran ni. Tawaran besar. Berapa banyak kau nak, kita boleh bagi. Kau nak jawatan apa, kita boleh bagi. Kan? Kau nak negeri mana? Oh, kan? Kau nak pegang kementerian apa? Boleh bagi. Oh, itu bukan perkara yang kecil. Besar benda tu. Dan itu di awal-awal cabaran yang dihadapi oleh baginda. Allah kata, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah wahai Muhammad, wala tuti' minhum asiman aw kafura. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka dan orang yang kufur. InsyaAllah nanti kita akan sambung bincangan kita untuk melihat kepada perkataan asiman dan juga perkataan kafura. Baik, ayat 13 tu tentang kaum Aid dan kaum Samud. Maka masa tu Utbah dan Al-Walid dah tahu ke tentang kaum-kaum yang muslim oleh Fatih? Dah. Mereka dah tahu dah. Mereka dah tahu dah tentang kaum Ad, kaum Samud itu kerana mereka itu dekat dengan tempat mereka. Mereka duk lalu lalang ketika mereka bermusafir ke Syam dan juga ke Yaman. Sebab itu bila sampai kat situ je, terus je Utbah kata hasbuk, cukup. Dia dah tahu dah. Kan cerita tentang mereka itu. Wallahu ta'ala itu yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.